Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi peluang untuk sama-sama kita teruskan lagi pembacaan kita daripada Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi, dan kita berhenti semalamnya masih pada perbincangan Alhamdulillah, iaitu pada kata muallif rahimahullahu taala, wa'lam anna jumlatal hamdi. Jadi nuskhah yang saya guna ni nuskhah Taba'ah Isa Al-Halabi. Sebahagian daripada asatizah berkongsi tabak ini. Jadi tengoklah, kalau nampaknya tulisan ini lebih jelas, maka saya mungkin akan gunakan taba'ah yang kita akan sama-sama lihat ini. Okay. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. واعلم أن جملة الحمد يصح أن تكون خبرية لفظا ومعنى. Sekarang ni perbincangan tentang hamdalah. Jadi jumlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin ni dilihat dari segi aspek balaghah dia, adakah jumlah itu khabariyah, jumlah ayat penyata, yang mana bila ayat penyata ni ma yasihu an yakula fihi as-sidqu au al-kadhib, ma yasihu fil kadhibu au as-sidqu. Ayat yang boleh kita kata betul ataupun salah, melihat kepada aspek ayat itu sendiri, ayat penyata yang mana penyataan ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Itu khabariyah lah, sebagaimana maklum dalam ilmu balaghah. Okay, sekarang ni dia kata, ketahuilah oleh kamu bahawa jumlah alham ni, alhamdulillahi rabbil alamin tu, yasihhu an takuna khabariyatan, sah bahawa dia itu jumlah khabariyah, ayat penyata, lafzan wa makna, dari segi lafaznya dan dari segi maknanya. Makna lafaz itu jelas sangatlah, alhamdulillah mubtada khabar, jumlah ismiyah, maka itu jelas jumlah khabariyah. Makna pun, makna ialah tentang kita nak memberitahu bahawa sekalian puji-puji itu ialah berhak bagi Allah. Lafaz dan makna khabariyah. Jadi ketika itu apakah maknanya? Wal makna. Jadi makna ketika itu ialah ukhbiru, aku memberitahu, bi anna kulla hamdin, bahawa setiap puji itu mukhtassun billahi ta'ala, khusus bagi Allah, au mustahiqun lahu, ataupun wajib berhak bagi Allah Ta'ala. Segala puji-pujian itu tertentu bagi Allah. Mukhtassun dengan makna tertentu. Mustahiqun dengan makna berhak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahsulul hamdu bidzalika al-ikhbari, maka terhasillah puji itu dengan ikhbar tersebut, pemberitahuan kita tu, dengan penyataan kita.
Okey, jadi hak tu puji juga nama. Kita memberitahu bahawa puji-pujian itu tertentu bagi Allah, maka pemberitahuan kita itu, al-ikhbar itu ialah puji dah. Dikira ialah puji dah bagi pihak kita. Ha? Ha. Maka bila begitu, la yuqalu ay la yuqalu ala sabilil irad, maka tidak bolehlah dikata atas jalan kita nak irad pandangan yang mengatakan bahawa dia itu khabariyah lafzan wa ma'na, la yuqalu la yalzamu minal ikhbari an husuli syai'in ittisaful mukhbiri bidzalika syai'i. Maka tak boleh dikata, tak boleh kita nak kata, nak bangkang pandangan itu dengan kata, apa dia? Tidak lazim daripada pemberitahuan tentang hasil sesuatu itu, bersifatnya orang yang memberitahu itu, ittisaful mukhbir bidzalika syai', dengan demikian itu. Okey, sekarang ni dia buat jalan, atas jalan i'tirad. Dia kata mana? Dia kata gini. Tadi kita kata jumlah alhamdulillah itu khabariyah lafzan dengan maknan. Jadi kita nak beritahu bahawa puji itu sebenar-benarnya milik Tuhan. Segala puji itu hak berhaknya atas Tuhan belaka. Pemberitahuan kita tu dikira puji ke tidak? Jadi kita jawab dah tadi, alhamdulillah wa yahsulul hamdu bidzalika al-ikhbar. Hasil pujian itu dengan kita memberitahu. Pemberitahuan kita itu dianggap sebagai pujian dah. Maka begitu tak bolehlah kita nak kata la yalzamu minal ikhbar, tidak lazim daripada pengkhabaran itu terhasil sesuatu, pengkhabaran tentang terhasil sesuatu, ittisafu ni jadi fa'il bagi yalzamu, fa'il bagi ya la yalzamu, maka tidak lazim bersifatnya mukhbir, orang yang memberitahu bidzalika syai', dengan demikian itu, demikian sesuatu. Kalau pada kebiasaan, contoh, kita cerita tentang sesuatu. Kita cerita tentang sesuatu tu, adakah bermakna kita yang buat sesuatu tu, kita bersifat dengan sesuatu tu? Kalau ikutnya tidak lazim. Hak tu irad dia datang tu. Contoh kita kata, Zaidun karimun. Zaid itu orang yang mulia, orang pemurah. Zaidun karimun. Jadi kita cerita saja. Adakah lazim daripada kita cerita Zaid tu bersifat dengan karam itu, makna kita puji? Pada asal bahasa tak lazim. Kita hanya penceritaan. Tidak lazim ikhbar itu bersifatnya orang yang memberitahu dengan demikian itu. Kenapa? Li'annal ikhbara, kerana pemberitahuan itu, ikhbar itu, an husuli syai', tentang terhasil sesuatu, laisa dzalika syai'u, bukanlah diri sesuatu itu. Kita nak beritahu tentang sesuatu, bukan kita tu dikira diri sesuatu itu. Itu hanya penyataan, itu hanya pengkhabaran, penceritaan. Dah kita tak ada kaitan kita puji tak puji, itu benda yang berasingan. Sebab itu dia kata tidak lazim ikhbar tentang sesuatu itu, tentang hasil sesuatu itu, ialah sesuatu itu. Kita nak khabar puji itu milik Tuhan, adakah kita puji? Tak mesti. Itu makna la yalzamu, tidak mesti. Jelas ni? Wadzalika, dan demikian itu. Contoh ni senang ni. Contoh ni. Contoh saya Zaidun Karim tu, contoh tu sebenarnya berkenaan dengan alhamdulillah ni, tapi contoh dia bagi ni mudah. Wadzalika kal ikhbari an husulil qiyami li Zaidin. Dan demikian itu seumpama kita nak mengikhbarkan, memberitahu tentang hasilnya berdiri bagi si Zaid. Fi qaulika, pada perkataan engkau, Zaidun qaimun. Zaid itu ialah yang berdiri. Zaid itu yang berdiri. Fa innahu la yalzamu minhu, bahawa sesungguhnya tidak lazim daripada perkataan kita itu ittisaful mukhbiri bil qiyam, bersifatnya orang yang memberitahu itu dengan berdiri. Kita nak beritahu Zaid berdiri.
Adakah lazim daripada kita beritahu tu kita bersifat dengan berdiri? Tak, kita nak cerita saja bahawa Zaid berdiri. Adakah kita bersifat dengan berdiri? Kita tak bersifat pun. Tak ada kaitan pun pemberitahuan kita, ikhbar kita itu dengan bersifatnya kita dengan apa yang kita beritahu. Li'annal ikhbaral madhkura, kerana pengkhabaran, penceritaan yang tersebut laisa qiyaman. Penceritaan kita tentang Zaid itu berdiri bukan itu berdiri. Itu hanya penceritaan, pengkhabaran. Bukan makna kita berdiri. Maka wahina idzin, maka ketika itu ay wahina id annal ikhbara laisa, ataupun wahina id ikhbara an husuli syai' laisa dhalika syai' fala yalzamu minal ikhbar, maka tidak lazim daripada memberitahu bi annal hamda, bahawa segala puji itu mustahiqun lillah, berhak bagi Allah. Masalan, sebagai contohnya, la yalzamu kaunu, tidak lazim oleh, kaunu jadi fa'il bagi yalzamu, tidak lazim oleh kaunul mukhbiri, keadaan orang yang memberitahu itu hamidan, dia itu orang yang memuji. Kenapa? Li'anna dhalikal ikhbara laisa hamdan, kerana penceritaan dan pemberitahuan itu, pengkhabaran itu bukan puji, cerita sahaja. Penceritaan bukan puji. Itu irad yang datang situ. Maka falam yahsul maqsudus syari'i, maka tidak terhasillah juga maksud syari'. Tujuan syarak supaya kita puji tak terhasil. Sebab apa yang kita buat? Kita hanya menceritakan sahaja puji itu milik Allah. Padahal maksud syariat apa dia? Wa huwa ittisafu syakhsi bi kaunihi hamidan, iaitu bersifatnya seseorang dengan keadaannya berdiri, dengan keadaannya memuji. Hak tu syariat nak. Syarak nak daripada kita bahawa kita memuji. Sekarang ni kita sebut alhamdulillah, kita menceritakan puji tu hak Tuhan, bukan kita memuji. Ayat penyata kan, bila ayat penyata kita beritahu sahaja, maka tidak hasillah qasad syari', iaitu bersifatnya seseorang dengan keadaannya hamidan, memuji. Maka dia kata la yuqal. Balik mula ni, panjang tu. La yuqal ni li'anna. Ini illah kepada la yuqal. Nampak tak? Illah kepada la yuqal, tak boleh katalah irad. Tadi semua irad tadi. Semua irad dipanjang. Semua i'tirad tadi. I'tirad. Dia kata tak boleh kata gitu sebab apa? Li'anna, kerana kita berkata, naqulu, li'anna naqulu. Kita berkata, mahallu kaunil ikhbari bisyai'i laisa dhalika syai'u ma lam, ataupun laisa huwa dhalika syai'a, boleh tak? Laisa huwa dhalika syai'a, boleh. Macam gitu molek dah. Nusul syai' laisa huwa dhalika syai'a. Ni pun baca bayatah. Jadi khabar laisa lah. Khabar laisa sini makrifah juga. Sebab apa? Li ifadatil hasri, ya, untuk hasar, ya. Ta'rifu juz'ain, min asalibil hasri ta'rifu juz'ain. Mubtada' khabar itu bila makrifah menunjukkan bahawa tertentunya khabar pada tertentunya khabar pada mubtada' tersebut. Okay, jadi sini mana tadi? Li'anna naqul. Ilahnya kenapa tak boleh kata i'rab tersebut? Li'anna naqul, kerana kita berkata mahallu kaunil ikhbar, keadaan bahawa ikhbar bi syai' laisa dhalika syai', memberitahu tentang sesuatu tu bukanlah dia diri sesuatu itu, malam yakunil khabaru min juz'iyati al-mukhbar anhu, bahawa itu selagi mana tiadalah khabar itu, penceritaan itu, daripada juzuk-juzuk perkara yang nak diceritakan tentangnya, wa min afradihi, dan bukan daripada afradnya, bukan daripada diri penceritaan tersebut ataupun rukun-rukun juzuk-juzuk penceritaannya. Hak tu betul lah.
Yang kata ikhbar bisyai' laisa dhalika syai'. Al-ikhbaru bisyai' laisa dhalika syai' itu bila? Bila khabar itu bukan juzuk daripada mukhbar anhu, bukan juzuk daripada apa yang nak diceritakan, apa yang nak diberitahu. Ketika itu khabar itu bukan juzuk daripada sesuatu. Dia hanya penceritaan saja. Betul dah situ. Tapi amma law kana kadzalika, adapun jika adalah demikian, ai law kana al-ikhbaru bisyai' law kana al-khabaru min juz'iyatil mukhbari anhu, kalaulah khabar itu juzuk daripada perkara yang nak diceritakan, yang nak dikhabarkan daripadanya, kalau begitu fayakunul ikhbaru bihi, maka jadilah penceritaan dengannya itu nafsa dzalika syai', diri demikian perkara. Jadi hak yang kata cerita tentang sesuatu bukan diri sesuatu itu kalau penceritaan tu bukan juzuk daripada cerita tersebut, bukan juzuk daripada perkara yang nak diberitahu. Adapun kalau khabar dan penceritaan itu juzuk daripada benda yang nak diberitahu itu, maka pengkhabaran itu ialah diri perkara itu juga. Maka wahina idzin fayalzamu minal ikhbar, maka lazimlah daripada penceritaan tentangnya ittisafu al-mukhbiri bidzalika syai', bersifatnya orang yang memberitahu itu dengan demikian sesuatu. Wala syakka annama huna min hadzal qabil, dan tidak syak lagi apa yang kita bincangkan di sini daripada aspek ini. Macam mana? Fa innal ikhbara bi annal hamda mustahiqqun lillahi ta'ala mathalan min juz'iyatil hamdi wa min afradihi. Kerana sesungguhnya pengkhabaran bahawa puji-puji itu berhak bagi Allah sebagai contohnya ialah daripada juzuk daripada puji dah dan daripada afrad puji. Kita memberitahu bahawa pemberitahuan kita bahawa segala puji itu milik Allah, berhak bagi Allah, pemberitahuan kita itu puji dah dikira. Kenapa? Li'annahu yasduqu alaihi annahu sana'un 'ala Allah. Kerana benarlah, kenalah di atas perkataan kita itu bahawa kita memuji atas Allah. Ai apa maksud? Zikrun lahu, ialah kita sebut bagi Allah bi khairin, dengan baik. Kita sebut perkara baik. Jadi betul lah ayat penyata. Kita nak menyatakan segala puji itu ialah milik Allah. Dalam masa sama, penyataan kita itu telah dianggap puji dah. Penyataan kita tu telah dianggap puji dah. Ala tara, tidakkah kamu lihat? Ini kiyas contohnya lah. Annaka law qulta, sesungguhnya kamu kalau kamu kata Zaidun yastahiqul hamda, bahawa Zaid itu berhak puji. Litisafihi bisifatil kamal, kerana dia bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang elok. Fa innahu yu'addu thana'an alaihi, sesungguhnya perkataan kita itu dikira pujian di atas Zaid. Kenapa? Li'annahu zikrun lahu bi khair, kerana kita telah sebut Zaid dengan kebaikan. Bila kita kata Zaidun yastahiqul hamda, Zaid ini berhak dipuji, kita cerita Zaid ini berhak dipuji, itu penceritaan. Tidakkah penceritaan kita itu ialah pujian? Di samping dia satu penyataan, dia juga pujian. Kenapa kita menyebut dia dengan kebaikan? Wahina idzin, maka ketika itu fayu'addul mukhbir, dikiralah al-mukhbir, orang yang menceritakan itu, bidzalika, dengan demikian itu, hamidan, dia itu seorang yang memujilah, wa muttasifan bil hamdi, dan bersifat dengan pujian sebagai fa'il, maknanya dia pemuji. Wa yu'addul ikhbaru, dan dikira al-ikhbar bi thubutil hamdi, pemberitahuan, penceritaan tentang sabitnya puji bagi Allah Ta'ala,
hamdan lahu, cerita kita bahawa segala puji itu milik Tuhan tu, itu dah dikira puji bagi Tuhan. Kama yuqalu, sebagaimana dikata liman qala, dikata kepada orang yang berkata, apa dia? Allahu ta'ala wahidun. Ini maqulul qaul lah sini. Kalau kita yang tahqiq dah tahulah, kalau eloknya dia letak dalam kurungan lah. Sebagaimana dikata bagi orang yang kata Allahu Ta'ala wahid. Allah itu satu. Kita kata yuqalu liman qala innahu muwahhidun. Dia itu orang yang muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah. Dia ini orang yang mentauhidkan Allah. Dia orang mukmin ni. Muwahhid dia ni. Padahal dia nak cerita je Tuhan satu. Betul lah. Ayat penyataan dia Tuhan itu satu. Dan penyataan itu, maka dia dianggap dia muwahhid, dia mengesakan Allah. Wa nadhiru dhalika aidan, dan nadhiru dhalika aidan. Dan perumpamaan demikian itu juga qauluhum, perkataan mereka. Perkataan mereka al-balaghiyun, ahli balaghah. Al-khabaru yahtamilu sidqa wal kadhiba. Khabar itu ialah yang boleh ditanggung benar dan boleh ditanggung salah. Khabar itu ialah sesuatu yang boleh kita kata betul, boleh kita kata salah. Sebab ayat penyata, penyataan ni melihat kepada dia itu penyataan semata-mata, maka boleh betul, boleh salah. Perkataan tu, qauluhum tu, fa inna hadza min juz'iyatil khabar. Maka itu daripada juzuk khabar. Ini ayat ni. Dia cerita tentang khabar. Dah ayat itu khabar dah. Ayat tu khabar dah. Dia nak cerita pasal khabar. Ayat tu pun khabar dah. Hadza min juz'iyatil khabar. Maka fayalzamu minal ikhbari bidzalika, lazimlah dengan memberitahu demikian itu ittisaful mutakallimi, bersifatnya oleh orang yang berkata-kata bi annahu mukhbiran, bahawa dia orang yang memberi khabar, orang yang membuat pernyataan. Habis. Itu itu yang qaul yang pertama, ihtimal yang pertama. Kemudian mana? Wa yasihhu. Wa yasihhu jauh ni. Wa yasihhu sini ni kita tukar warna sikit. Wa yasihhu sini ni ataf pada sini. Wa yasihhu an takuna khabariyatan lafzan wa ma'nan ni. Wa yasihhu, dan sah juga, an takuna insya'iyatan lafzan wa ma'nan, pada lafaz dan juga pada makna. Tadi dia kata boleh kita kata hamdalah itu khabariyah, lafzan dan makna. Lafaz dan makna pun khabariyah. Dan boleh juga kita nak katakan bahawa alhamdulillah tu insya'iyah lafzan wa ma'nan. Lafaz pun lafaz insya'iyah, bukan lafaz ayat penyataan. Makna pun makna insya'iyah, iaitu makna puji. Syar'an, pada syarak lah. Boleh, macam mana boleh tu? Nampak tak? Binaan, kerana dibina ala annaha wudi'at, bahawa lafaz alhamdulillah itu wudi'at fi syar'i, diletak pada syarak, li insya'il hamdi, untuk melakukan, untuk mengadakan pujian, untuk buat pujian. Lafaz tu ialah lafaz puji dah. Syarak meletakkan alhamdulillah itu sebagai lafaz pujian. Maka pujian ni, sana ini, dia tak termasuk daripada ayat penyataan, dia pujian. Tak? Dia bukan khabariyah, dia insya'iyah lah. Contoh amma, nahi, tamanni dan lain-lain lagi. Maka syarak jadikan dia sebagai pujian, walaupun lafaz dia jumlah mubtada' khabar. Tapi kerana pada syarak, pada wad'i syar'i, pada peletakan syarak dia dikira pujian, maka dia itu insya'iyah lafzan dan juga makna. Makna mungkin jelas kita tak pertikaian sangat dari segi lafaz tu. Dari segi lafaz tu kerana ia telah diletakkan pada syarak li insya'il hamdi. Bandingan macam mana? Kasiyagil uqudi,
seperti sirah akad. Seperti sirah akad. Siyar ni jamak sirah akad. Ka bi'tu washtaraitu, seperti bi'tu washtaraitu. Bi'tu dengan ishtaraitu tu fi'il madhi. Kalau ikutnya terjemuh betul-betul, telah aku jual, telah aku beli. Maka itu khabariyah tu. Tapi bila kita guna dalam jual beli, dia lafaz itu sendiri diletak pada syarak sebagai lafaz untuk melakukan ta'aqud, akad berakad. Maka bila begitu dia pun pada lafaz dikira insya'iyah. Nampak? Insya'iyah juga. Bukan mana bila kita jual beli, kita kata apa? Bi'tu washtaraitu kan. Bukan kita nak khabar kita telah jual atau kita telah beli, kita nak mengadakan jual beli. Tidakkah tu insya'iyah? Insya'iyah lah. Makna memang selesai lah makna insya'iyah. Lafaz pun boleh dikata insya'iyah kerana i'tibar wad'i syari', perletakkan oleh syarak. Nampak? Jadi kita tengok, masya-Allah, para ulama dia bincang tu halus. Iktibar banyak. Kalau gini boleh ke tak, kalau gini boleh ke tak. Jadi banyaklah. Banyak iktibar. Maknanya bila kita baca karangan ulama ni, kita tidak senang nak mengatakan ulama ijtihad ni menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Apa ni ulama-ulama fuqaha kita tak? Menyalahi Quran Sunnah. Nabi tak sebut, hadis tak sebut. Kita sebab apa? Sebab kita tidak lam nattali' ala adawatihim. Kita tidak tengok apakah adawat-adawat mereka, perkakah mereka. Perkakah ulama ni, mereka nak keluar hukum tu, bukan tengok macam kita ya, sebaris je. Tengok satu lalu, suthiyah. Tengok atas saja. Tak. Bahkan bukan kita kadang-kadang pun bukan pandai bahasa Arab pun, tengok terjemah. Baca kitab terjemah. Lepas tu nak ijtihad. Lepas tu nak kata para ulama ni sesat. Bila kita baca kalam-kalam seumpama gini, baru kita tahu banyaknya boleh keluar adawat perkakah yang mereka ada, kelengkapan yang mereka ada dari segi ilmu nahunya, balaghahnya dan seumpamanya. Kita pun kadang tercengang. Allah kata tak pernah fikir, rupanya boleh. Ataupun ada wajah. Nampak? Jadi tak mudah-mudah kita nak memperlekehkan para hukum-hukum yang ulama letak ni. Kerana mereka bukan ada kepentingan. Mereka letak hukum, mereka ijtihad itu kerana nak khidmat kepada ummah, nak khidmat kepada syariat Nabi SAW. Tiba-tiba kita pula rasa pandai daripada mereka, nak tuduh mereka sesat. Nampak? Okey. Habis. Itu selingan je lah tu. Wastushkila, dan dibuat iskal. Iskal lagi. Padang ginilah kita kalau baca Hasyiah gini lah. Wastushkila bi annahu la yumkinul abdu la yumkinul abda la yumkinu betul lah. La yumkinul abdu insya'a jami'il mahamidi minhu wa min ghairihi. Dan didatangkan iskal, dibuat iskal bahawa sesungguhnya la yumkinul abdu, tidak mampu oleh hamba, insya'a jami'il mahamidi, mengadakan sekalian puji-puji daripadanya dan daripada selainnya. Okay, sekarang ni bila kita kata alhamdulillah itu, tidakkah kita maknakan segala puji berhak dan layak daripada Allah? Okey, itu pada makna ayat tu. Jadi apa yang dituntut? Dituntut kita memuji Allah. Macam mana kita nak membuat segala puji? Kita nak buat segala puji tu. Tak mungkin hamba nak mengadakan segala puji-puji yang daripada dirinya dan daripada selainnya. Padahal kita kata segala puji. Kalau itulah dianggap insya'un li ma'nal hamdi yang kita sebut tu, maka adakah kemampuan kita? Tak mampu. Macam tu. Guana tu. Tu datang iskal tu. Wastushkila, dan dibuat iskal bi annahu la yumkinul abdu insya'a jami'il mahamidi minhu wa min ghairihi. Tidak mungkin hamba itu dapat mengadakan sekalian puji daripada dirinya, daripada orang lain. Paling kurang diri dia pun tak mampu, orang lain apatah lagi dia hanya dia sendiri puji tu. Pula bukan segala-gala puji yang dia puji tu. Satu dia sebut ayat tu. Nampak?
Maka iskal tu ada jawab. Wa ujiba, dan dijawab bi annal murada insya'u hamdin makhsusin. Bahawa yang dikehendaki itu mengadakan puji yang khusus. Bukan kita memuji segala puji-pujian. Sebab hanya yang kita puji tu ayat yang kita baca tu saja. Alhamdulillah tu puji. Dah puji-puji lain tak masuk pada anwa' alhamdi yang 4 tu kan. Jadi maksud di sini ialah melakukan puji yang tertentu. Apa dia? Wa huwal hamdu, ai as-sana'u 'ala Allah, puji di atas Allah, bimadmunil jumlah, dengan kandungan ataupun yang dipahamkan. Madmun ni makna yang dipaham, yang dikandung oleh jumlah. Jadi sekarang ni kita membuat pujian menggunakan ayat Alhamdulillah. Jadi kita puji tu puji khusus lah. Puji yang khusus, yang tertentu dengan lafaz tersebut, jumlah tersebut. Apa maksud? Ai istihqaquhu, iaitu berhaknya oleh Allah jami'al mahamidi, akan segala puji-pujian. Jadi kita puji tu satu ayat lah ataupun datang daripada kita saja. Tapi pujian kita itu nak menyatakan bahawa Allah itu berhak akan segala puji-pujian. Ai ikhtisasuhu, tertentunya Allah biha, ai bil mahamidi, dengan segala puji-pujian. Maka apa maknanya? Wal makna, maka jadilah makna unsyi'u, aku mengadakan as-sana'a 'ala Allah, aku mengadakan pujian di atas Allah, 'ala Allah Ta'ala, bi annahu mustahiqun, bahawa dia itulah yang berhak, li jami'il mahamidi, bagi segala puji-pujian, au mukhtassun, bahawa dialah yang khusus ataupun yang layak dengannya, dengan segala puji-pujian. Walaisal muradu insya'a jami'il mahamidi, dan bukanlah yang dimaksudkan kita di sini ialah kita nak mengadakan segala puji-pujian, li'adami imkanihi, kerana tak mampu, tidak ada kemampuan, kama marra, mana mampu kita nak mendatangkan segala puji-pujian tu. Kita sebut puji tu je. Itu ialah tentang kita puji Allah bahawa dialah yang berhak. Wala insya'a, okey. Walaisal muradu insya'a jami'i mahamidi li'adami imkanihi kama marra. Wala insya'a madmumil jumlah. Ni atas sini ni, atas sini. Ni atas di sini. Ai walaisal muradu insya'a madmunil jumlati, dan bukan juga maksud di sini ialah kita nak mengadakan madmunil jumlah, apa yang terkandung, yakni apa yang difahami daripada jumlah itu. Okey. Jumlah alhamdulillah, apa yang kita faham? Kita faham sekalian puji itu berhak dan hanya layak bagi Tuhan. Jadi maksud di sini bukanlah kita nak mengadakan, menginsyaatkan madmuni al-jumlah. Kandungan jumlah tersebut, pengertian jumlah tersebut. Apa dia? Allazi huwa. Allazi ay madmun jumlah itu apa dia? Allazi huwa listihqaqu awil ikhtisasu. Yang mana itulah berhak ataupun tertentu. Bukan kita puji tu makna kita nak mengadakan maksud pujian berhak segala puji bagi Allah, bukan nak mengadakan. Kenapa? Li'annahu mutahaqqiqatun. Li'annahu mutahaqqiqun lillah qabla wujudihi. Kerana segala puji itu, puji-pujian itu telah berhak bagi Allah sebelum adanya puji. Adanya hamdi. Nampak tak? Okey, jadi bukan maksud di sini kita memulakan, kita mengadakan insya', kita memulakan puji itu dengan maksud kita nak mengadakan apa yang dipaham daripada jumlah itu, iaitu istihqaq.
berhak dan juga tertentu puji itu bagi Allah. Bukan maksud itu. Kenapa? Kerana itu telah tertahakkuk. Mutahakkikun telah ada dan telah sabit bagi Allah sebelum kita puji lagi. Sebelum kita puji lagi, Allah Ta'ala tu dah berhak dengan sekalian pujian. Sebelum kita sebut Alhamdulillah lagi, Tuhan tu layak, Tuhan tu segala puji tu milik dia dah. Jadi, bukan maksud gitu. Nampak? Falaisa fi kudratihi. Maka tidaklah pada kemampuan seseorang itu insya'uhu, mengadakan puji. Jadi kita mampu ke nak mengadakan puji bagi Allah? Tak mampu. Sebab sebelum kita puji, Tuhan itu telah layak baginya segala pujian. Maka kenapa? Maka tidaklah kita ni dengan kita sebut tu barulah Tuhan dipuji. Nampak? Habis. Falaisa fi qudratihi insya'uhu. Jadi apa itu madmumul jumlah? Wa madmunul jumlati. Madmunul jumlah. Apa yang dipaham atau apa yang terkandung dalam jumlah itu, alhamdulillah itu. Madmun jumlah ini apa dia? Huwal ma'khudhu min maddatiha, iaitu yang diambil, yang dipaham daripada maddah dia, maddah jumlah. Maddah tu kalimah-kalimah jumlah tu. Wa hayatiha, dan keadaan jumlah. Wa in syi'ta, kalau kamu nak, kulta, kamu kata huwal masdarul mutasayyad, itu masdar mutasayyad. Boleh juga? Apa tu masdar mutasayyad? Masdar mutasayyad ni ialah masdar muntaza', yang dipaham, yang diambil. Kalau mutasayyad ni makna ditangkap, ditangkap, diambil. Masdar mutasayyad ay muntaza', yang dapat dipaham, diambil minal mahkumi bihi al mudafi, daripada mahkum bihi, yang dihukum dengannya, al mudafi, yang diidhafat lil mahkumi alaih, kepada mahkum alaih, yang dihukum ke atasnya. Ni semua istilah apa nama ni, balaghah ni, istilah balaghah. Jadi masdar nahwu pun ada, tapi kitab besar-besar dia sebutlah masdar mutasayyad. Masdar mutasayyad yang dia dipaham secara siyak. Dia bukan ada an, tak ada an, soreh tak ada lah, ataupun muawwal tak ada. Okey. Hak ni masdar mutasayyad yang dipaham daripada hai'ah, dan juga apa ni, kalimah itu yang boleh kita takwil sebagai masdar untuk memahamkan makna. Untuk memahamkan makna. Mana tadi? Kalau nak bahas ni panjang pula ni. Tak apa, kita boleh faham lah. Kalau nak tengok balik lah. Tengok balik dalam kitab-kitab lain. Nahwu Wafi ada sebut. Qultu huwal masdar al-mutasayyad minal mahkumi bihi. Masdar yang dapat dipaham daripada mahkumi bihi. Mahkumi bihi sini kena pada apa? Yang dihukum dengannya. Dalam perbincangan kita, alhamdu itu mahkumu bihi. Al-mudafi, yang diidhafatkan lil mahkumi alaih, bagi yang dihukum ke atasnya. Puji itu kita hukum ke atas apa? Ke atas Tuhan. Jadi mahkum alaih ni kena pada Allah. Contoh dia bagi sini, ka qiyami zaidin. Seperti qiyami zaidin. Qiyami zaidin fi qaulika, yang kita faham qiyami zaidin ni faham mana ni? Faham fi qaulika zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Jadi zaidun qaimun ni jumlah mubtada khabar. Tapi apa yang kita boleh faham? Itu masdar mutasayyad tu. Yang dapat dipaham daripada situ adanya qiyam, subuknya qiyam kepada Zaid. Subuknya qiyam kepada Zaid. Jadi ka qiyami Zaidin fi qaulika Zaidun qaimun. Zaid ialah yang berdiri. Maka kita keluarkan di situ, kita tarikkan dan keluarkan dia, jadi dipaham situ qiyamu Zaidin, berdiri Zaid. Berdiri atau pendirian Zaid lah. Kalau tu lagi tepat tu, pendirian Zaid. Wa kahtisasi, itu contoh
contohnya. Maka dalam masalah sini wa kakhtisasil mahamidi billah, seperti terkhususnya, tertentunya segala puji itu dengan Allah. Kita faham mana ni ikhtisah ni? Ikhtisah segala puji bagi Allah dipaham fi qaulika alhamdulillah. Jadi ini mahkum bihi. Al mahkum bihi ila hamdu. Mahkum alaih lillah. Maka apa yang dapat dipaham daripada jumlah ini? Alhamdulillah. Segala puji itu tertentu bagi Allah. Kalau kita takdir gitulah. Maka dipaham di situ tertentu pujian bagi Allah. Ikhtisasul mahamidi lillah. Ini in kuddira al-khabaru min maddatil ikhtisas. Kalau ditakdirkan khabar itu daripada madah ikhtisas. Kalau kita kata alhamdu mutadak kan. Lillah jar majrur muta'alliqun bi mahzufin. Yang mahzuf jadi khabar dia. Jadi alhamdu mukhtassun lillah. Segala puji itu tertentu bagi Allah. Itu kalau takdirkan ikhtisas. Maka masdarnya dia ikhtisasul mahamidi lah. Ikhtisas al-mahamidi. Awistihqaqihi laha. Ini atah pada mana? Atah pada sini. Wa kakhtisasi aw istihqaqihi ay istihqaqillahi laha ay lil mahamidi. Berhaknya Allah bagi sekalian puji. Ini in kuddira, jika ditakdirkan, ay kuddiral khabarulah min maddatil istihqaq. Khabar itu daripada madah istihqaq. Jadi alhamdu mustahiqun lillah. Maka masdar mutasayyadnya jadi istihqaqullah lil mahamidi. In kuddira min maddati al-istihqaq. Habis. Wa mafhumuha. Mafhumuha. Tadi madmun kan? Ini tadi. Tadi madmun, madmunul jumlah. Mafhum jumlah. Apa yang dapat difaham daripada jumlah? Huwa nisbatu. Ialah nisbah. Huwa nisbatu. A'ni, maksud aku apa dia? Thubuta al-mahkumi bihi lil mahkumi alaihi. Sabitnya perkara yang dihukum ke atas yang dihukum ke atasnya. Ka thubutil qiyam li Zaidin. Seperti sabitnya berdiri bagi Zaid. Jadi kita mensabitkan Zaid, mensabitkan qiyam ke atas Zaid. Jadi qiyam tu mahkum bihi, Zaid tu mahkum alaihi. Wa thubut ikhtisasil mahamidi billah, seperti sabitnya tertentu sekalian puji dengan Allah. Jadi mahkum bihi apa? Mahkum bihi ialah mahamidi. Kita sabitkan ikhtisas sekalian mahamid, puji-pujian. Mahkum alaihi apa? Iaitu Allah Subhanahu wa taala, ke atas Allah Subhanahu wa taala. Itu au ikhtisasuhu wa thubut ikhtisasihi wa thubut ikhtisasil mahamidi lillah billahi ta'ala aw istihqaquhu, ataupun berhaknya Allah laha ay lil mahamidi. Sama juga tu. Istihqaq pujian, istihqaq Allah bagi segala pujian. Ataupun idrakuha, ataupun idraknya. Okey, ataupun idrakuha, istihqaquhu laha, berhaknya Allah itu bagi segala pujian. Au idrakuha, ataupun faham bahawa pujian itu milik Allah. Okey. Fal mafhum, maka mafhum itu, yakni mafhum bagi jumlah itu, huwa thubutul madmum, iaitu pensabitan ataupun sabitnya madmum. Au idraku dhalika thubut, ataupun faham pensabitan itu. Ni kena sebab kitab hak ni kena beri perhatian ni. Kalau baca saja boleh faham, baca saja boleh tahu maknalah, boleh terjemah maknanya. Tapi nak mari tasawur, sehingga tasawur itu kita boleh mengintaskan makrifah, tu kena jangan hanyut.
Biasalah dia tak dia hasyiah kalau jenis panjang-panjang gini cepat hanyut. Cepat faham hanyut tak? Hanyut makna tertinggal, lari. Hanyut, tak tahu mana, tahu cakap apa, tahu subuk-subuk, madmum kandungan. Idrak tu idrak, faham. Tapi nak khabar benda sini. Nak beritahu mafhum, maka kan dia kata wa mafhumuha huwa nisbah kan? Nisbah. Jadi nisbah tu nisbah tu subut ataupun idrak. Sebab tu dia kata wal mafhum huwa thubutul madmum. Subut madmum. Madmum mana? Madmum hak atas tadi. Pensabitan madmum yang dapat dipaham daripada jumlah itu. Itu yang mafhum jumlah itu. Ataupun idraku zalika thubut, ataupun faham pensabitan itu. Itu mafhum pada jumlah, yakni kita tahu dan faham bahawa sekalian puji bagi Allah. Ataupun mafhumnya ialah pensabitan puji, subutul madmum, pensabitan puji bagi Allah. Satu. Ataupun kita faham bahawa pensabitan, faham. Jadi sama ada mafhum itu diri subut atau idrak subut. Diri subut atau idrak subut. Qauluhu syahida. Jadi kadang-kadang mungkin kita baca seumpama karangan begini, mungkin kita teringat kisah apa nama Syekh Ahmad Al-Fatani kan. Dia bawa Tok Nali pergi Azhar kan. Yang Tok Nali kata, hari pertama aku dengar cakap Syekh Ahmad, aku boleh faham. Hari kedua aku dengar separuh faham. Hari ketiga aku tak faham langsung. Nampak juga. Jadi boleh jadi bincang benda-benda gini. Ini ilmu alat belaka ni. Tak masuk akidah lagi ni. Jangan kata ni akidah. Akidah yang sesat lagi menyesatkan. Ini bukan bincang akidah ni. Bincang ilmu alat baharu. Bincang dari segi balaghah. Dari segi bayan. Lepas tu dari segi i'rab. Bincang bab tu baru. Tapi bila gitu Masya Allah. Kita tahulah bahawa para ulama ini mereka nak capai tahap gitu, begitulah himmah tinggi nak memaham ilmu, maka kita ni janganlah mudah-mudah kita nak tolak ataupun nak menolak mentah-mentah apa yang diijtihad ataupun pandangan para ulama ini. Qauluhu wa syahid. Jadi kita pun kena syahid sini. Syahid dengan maksud berhenti sini. Nampak tak? Kena molek syahidah. Syahidah ni pembincangan panjang pula ni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey. Ada apa-apa boleh kita tanya. Kita berhenti dululah live kita sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.